Okey, baik. Okay, ini soalan semalam yang cikgu bagi. Soalan untuk latihan awak. Masih lagi tajuk yang sama, masih lagi Lembut betul roti ni. masih lagi tajuk mikroorganisma. Okey, seorang pelajar menjalankan satu eksperimen untuk eksperimen untuk tu maksudnya di sini ada dinyatakan tujuan lah. Okey, untuk mengkaji kesan keamatan cahaya terhadap pertumbuhan bakteria. Okay, jadi kita tahu cahaya juga adalah salah satu faktor yang boleh mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Kita dah bincang semalam, ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteria dan salah satunya semalam kita bincang berkaitan dengan suhu dan hari ini kita bincang berkaitan dengan keamatan cahaya. Okey, keamatan cahaya. Jadi bakteria ni ada sesetengah bakteria yang perlukan cahaya, terutamanya mikroorganisma yang menjalankan fotosintesis. Okey, yang mana yang menjalankan fotosintesis dia perlukan cahaya. Okey, tapi tak semualah. Okey, mana yang tak menjalankan fotosintesis dia tak nak cahaya. Okey, yang mana tak menjalankan fotosintesis dia tak nak cahaya. Okay, jadi ingat kalau dalam keadaan biasa dia akan bagi tahulah bakteria tersebut ataupun mikroorganisma tersebut jalankan fotosintesis ataupun tak. Okay, jadi dalam kes ni kalau dia tak bagi tahu biasanya dia nak tengok bakteria ataupun mikroorganisma yang tak nak pada cahaya. Dia suka gelap. Dia suka gelap. Okay, jadi kita nak tengok adakah cahaya tu akan mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Okey, baik. Jadi dah take note tadi, bakteria yang biasanya kita bincang ni dia suka keadaan gelap. Okey, dia suka keadaan gelap. So keadaan cerah tu dia tak nak. Okey, sebab yang ni bakteria yang kita guna, dia tak bagi tahu nama. Tapi bakteria yang ni dia tak bagi tahu nama, tak apa. Tapi kalau kita tengok kepada keputusannya, nampak dia punya nutrien, bubur nutrien dan juga kultur bakteria dalam keadaan gelap. Okay, ni yang pertama dalam keadaan gelap. Dia punya keadaan bubur nutrien itu menjadi sangat keruh. Ni selepas beberapa, dia tak tulis selepas 3 hari. Ya disebut selepas 3 hari. Okay, selepas 3 hari. Jadi dalam keadaan di bawah cahaya malap kurang keruh. Okay, keadaan sama, bubur nutrien dengan kultur bakteria yang sama. Okay, tapi dalam keadaan cahaya malap, maksudnya ada cahaya tapi tak berapa ketara, malap. Okay, jadi dia kurang keruh. Manakala untuk bakteria dalam bubur nutrien yang diletakkan di bawah cahaya putih tidak keruh. Maksudnya tak ada langsung yang keruh tu, clear. Okay, jernih sahaja. Okay, jadi itu keputusan eksperimennya selepas 3 hari. Baik, jadi cikgu pun dah pesan pada awak, cuba kenal pasti kalau soalan tu soalan mengeksperimen, cuba kenal pasti dia punya pemboleh ubah. Okay, CV, MV dan RV. Tulis ringkas-ringkas pun tak apa. Dan kalau kata ada pemboleh ubahnya dalam ayat, tulis je kat atas ayat tu. Okay, jadi dalam 3 keadaan ini, dalam 3 keputusan yang kita dapat ini, kita dapati dia diletakkan dalam 3 keadaan berbeza. Okay, dalam keadaan gelap, dalam keadaan kurang cahaya malap dan juga dalam keadaan cahaya putih, cahaya penuh. So, 3 keadaan berbeza. Jadi kalau yang berbeza tu maksudnya dia adalah MV. Okay, keadaan cahaya. Ataupun dalam ayat soalan ke atas ni dia dah ada bagi tahu keamatan cahaya. So kalau cahaya tu cerah ataupun gelap, kita panggil dia sebagai keamatan cahaya. Sebab tu penting baca soalan, gariskan apa maklumat yang diberi. So kita dah ada MV kita di sini. Okay, kenal pasti dulu. Awak kena kenal pasti pemboleh ubah supaya anda lebih faham eksperimen tu tentang apa. Okay, kemudian RV. Okay, RV kita cari dulu dalam soalan.
Okey, mengkaji kesan keamatan cahaya terhadap pertumbuhan bakteria. Biasanya kalau terhadap, maksudnya itu yang dia nak tengok. Okey, bila keadaan berbeza, MV itu yang dia nak tengok. Kalau kata keadaan A, apa jadi? Keadaan B apa jadi? Keadaan C apa jadi? Bermaksud keadaan A, B, C tu yang berbeza dan hasil yang kita nak tengok tu adalah apa jadi. Okay, dalam kes ini kita boleh nampaklah sangat keruh, kurang keruh dan tidak keruh. Jadi kekeruhan nutrien ini adalah kerana pertumbuhan bakteria. Nampak? Dalam ni dia tak tunjuk pun. Kalau soalan semalam dia tunjukkan koloni bakteria. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 koloni bakteria. Dalam ni tak ada nampak pun bilangan tapi nampak perubahan warna. Nampak warna kekeruhan itu berbeza. Jadi di sini pertumbuhan bakteria ini kita boleh panggil dia sebagai RV. Okay, RV tak nampak kan bakteria kat sini? Jadi kita panggil dia RV tak nampak. RV nampaknya ada dekat sini. RV nampak tu maksudnya hasil yang kita nampak. Pertumbuhan bakteria kita tak nampak pun bakteria tu seketul-seketul kat sini. So kita panggil dia RV tak nampak. Okay, untuk RV yang nampak, hasil yang kita boleh nampak adalah keadaan ataupun kekeruhan apa kita panggil ni? Bubur nutrien. Sangat keruh, kurang keruh ataupun tak keruh. Ataupun kita boleh ringkaskan dia sebagai sekejap tulis So yang ni RV 3 ni keadaan dia tu kita panggil RV nampak. Hasil yang kita boleh nampak. Keruh, kurang keruh, tak keruh. Bagus Francois. So apa nak tulis dekat sini? RV yang nampak ni. Kekeruhan, kita boleh guna perkataan asal dia. Keruh, kurang keruh dan tak keruh. So kita tulis kekeruhan bubur nutrien. So itu adalah RV yang kita nampak. Ataupun awak boleh guna juga tadi yang atas tadi apa? Pertumbuhan bakteria. Sebab ada orang dia confuse, cikgu yang ni ke yang ni? Yang mana yang ni? Yang ni tak nampak kan? Yang ni tak nampak seketul-seketul. Yang ni nampak. Kita nampak keruh, kita nampak kurang keruh. So dua-dua adalah RV-nya. Satu nampak, satu tak nampak. Baik, apa yang sama? Yang sama belum lagi ni. Apa yang sama? Dalam soalan biasa ada juga disebut. Kalau kes yang macam ni awak nampak tak 3 hari. Untuk tiga-tiga piring Petri ni kita akan cek semula selepas 3 hari. Okay, selepas 3 hari baru kita tengok untuk ketiga-tiga keadaan ni. Maksudnya 3 hari itu adalah tempoh masa. Tempoh masa yang sama. Bukannya yang A ni petang ni nak tengok yang A. Esok nak tengok yang B. Lusa nak tengok yang C. Tu maksudnya tempoh masa tak sama. Tapi ini semua kita tengok selepas 3 hari. Jadi tempoh masa juga kita boleh panggil dia sebagai constant variable. Boleh ubah malar. Sama. Itu satu. Yang kedua, awak tengok pada gambar. Okay, tengok pada gambar ni. Kita ada nutrien, bubur nutrien dengan kultur bakteria. Bubur nutrien dengan kultur bakteria yang kedua. Yang ketiga pun sama, bubur nutrien dan kultur bakteria. Jadi ketiga-tiga piring Petri ni kita letakkan benda yang sama iaitu bubur nutrien campur dengan kultur bakteria. Jadi itu pun kita boleh panggil dia sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Sampai bawah, sorry. Okay, kita boleh panggil dia sebagai CV. So yang ni yang paling dekat, yang paling nampak lah dekat dengan kita punya rajah ni, radas ni. Okay, jadi constant dia yang ni apa dia? Dan bubur nutrien dan kultur bakteria. Kita boleh letak parameter dia, isi padu bubur nutrien dan kultur bakteria. Kalau boleh letakkan parameter dia. Parameter tu maksudnya kita nak sukat guna apa. Okay, bubur nutrien ni dalam keadaan cecair kan. Kultur bakteria pun memang biasanya dalam keadaan cecair. So sebab dia cecair kita guna isi padu. Okay, kalau dia pepejal kita guna dia GSAM. GSAM, contoh GSAM bubur nutrien. Itu kalau dia dalam keadaan pepejal.
Okey, tapi kalau bubur di dalam keadaan cecair kita gunakan parameter isi padu. Jadi tulislah dekat sini constant dia, kita ada dua constant, kita ada dua yang sama. Satu tempoh masa. Cikgu tulis ringkas-ringkaslah. Okey, satu lagi isi padu, bubur, nutrien dan kultobakteria. Tulis macam tu. So awak punya kertas dah ada kan? Awak punya dah standby test pad kan untuk soalan ni? Jadi cikgu dah bincang ni, terus sahaja isi awak punya jawapan ataupun kalau awak dah buat boleh terus semak. Okay? Boleh? So kita baru bincang soalan. Bukan, kita baru bincang dia punya maklumat yang diberi. Boleh Okay. Kita baru bincang maklumat yang diberi, belum lagi masuk soalan. Okay, baik. Kalau boleh kita teruskan dengan soalan A. Okay, ini masih lagi bahagian A. So 5 markah. Satu soalan 5 markah. Okay, nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. Hipotesis dia sama ada awak guna semakin atau semakin kan, boleh guna ataupun awak boleh guna jika maka, jika apa maka apa. Jadi tips dia tak susah pun. Untuk hipotesis ini anda cuma akan guna MV dengan RV. MV kat depan, RV kat belakang. MV cikgu tulis kat bawah lah. Mana hipotesis? MV dan RV. RV. Jika MV, maka RV. Dia macam tu. Faham tak? Yang ni cikgu boleh type lah. Susah. Sekejap cikgu type kejap. Faham Okey. Boleh type tak? Nanti kacau dia. Lari pula. Tak apa, boleh je. Faham Okey. So kalau macam tu kita cuba. Untuk soalan ni cikgu rasa lebih sesuai kita guna jika maka. Okay, jadi kalau cikgu bagi jika ni kita gantikan dengan MV lah. Jika MV maka RV. Sebab tu tadi cikgu suruh awak cari siap-siap MV, RV, CV tu. Okay, tadi dah cari kan? Nanti kita akan guna sahaja. Jika MV maka RV, itu adalah hipotesis. Tapi jangan tulis jika MV maka RV. MV tu awak gantikan dengan MV yang awak dah cari tadi. Okay, MV yang awak cari tadi apa? Apa yang berbeza? Apa yang berbeza? Apakah yang berbeza? Ni, kita dah tuliskan. Keamatan cahaya. Ya, pandai. Keamatan cahaya. Jadi kita kena bagi tahu sama ada keamatan cahaya tu rendah ataupun tinggi. Awak pilihlah. Kalau keamatan cahaya tinggi, maka apa jadi pada RV awak? Ataupun jawapan awak, jika keamatan cahaya rendah, apa jadi pada RV awak? Okey. Okey, jadi keamatan cahaya tadi. So cikgu ganti. Jika keamatan cahaya, kena nyatakanlah jika keamatan cahaya, jangan letak macam tu je. Tambah, ubah suai ayat awak. Okey, keamatan cahaya kalau tinggi apa jadi? So kita ambil satu dulu. Jika keamatan cahaya tinggi, maka RV kita apa tadi yang ada? Boleh tengok kat sini. RV yang nampak. Kalau keamatan cahaya tinggi maksudnya dalam keadaan cahaya putih lah. Keamatan cahaya tinggi tu maksudnya cahaya banyak. Jadi cahaya yang banyak adalah di bawah cahaya putih. So tengok apa keputusan dia. Tidak keruh. Betul? Jadi awak pun terus gantikan dengan RV dia. Okay, jika keamatan cahaya tinggi, di bawah cahaya putih ni keamatan cahaya tinggi, maka bubur nutrien. Janganlah tulis tidak keruh je terus. Bagi tahulah apa yang tak keruh tu. Bubur nutrien dan tidak bakteria. Tidak apa? Tidak keruh. Apa? Tidak bakteria. Kejap. Tidak keruh. Pandai. Kejap
Hello. Tengah kelas apa? Ha, ya, ya. Okay, sorry. Ada call. Okay. Kat mana tu tadi? Bakteria? Tidak keruh. Tidak Keruh. keruh. Okay, sorry tahu. Tidak keruh. So ini salah satu jawapan yang awak boleh guna. Jika keamatan cahaya tinggi, maka bubur nutrien dan kultur bakteria tidak keruh. Okay, ataupun kalau awak nak buat jawapan satu lagi, jika keamatan cahaya rendah. Boleh juga keamatan cahaya rendah. Yang rendah yang mana? Maka bubur nutrien dan Yang ni lah kan dalam gelap kan? So keadaan dia sangat keruh. Okay, thank you Wina. Jika keamatan cahaya rendah, maka bubur nutrien, kultur bakteria tidak. okay, tidak, Bakteria sangat keruh. dan kultur bakteria tertinggal. Kultur bakteria sangat keruh. Thank you Wina. Keruh. So dah settle. Tapi awak pilih salah satu je lah. Tak payah Yang ambil pilih satu dua. markah. Apa dia Fran Choice? Kalau ambil satu, ianya satu markah. Ya, memang kena tulis satu saja sebab dia satu markah. Kalau awak tulis dua pun tetap dapat satu markah. Okay, tulis salah satu sahaja. Tengok mana yang awak senang nak nampak. Tengok dalam gelap. Okay, dalam gelap. Okay, sangat keruh. Okay lah, tak kisah mana-mana. Okay, boleh. So, dapat satu markah. Kejap Kejap ada call lagi. Busy. Basic. Okay, baik. Cikgu nak break sekejap boleh tak sebab cikgu tinggalkan awak sampai B. Mana B ni? Faktor-faktor. Okay, ni soalan semalam kan? Break sekejap boleh tak cikgu nak turun bawah nak ambil barang. Cikgu dalam soalan kan banyak hipotesis so semua tu guna. Ya betul Vina, dalam soalan hipotesis MVRV saja guna. MVRV. Kalau awak dah cari MVRV tu senang, siap-siap cari siap-siap. Cikgu pesan cari siap-siap. Okey kelas, cikgu tinggalkan sekejap boleh tak cikgu turun bawah sekejap je. Boleh. Boleh? Boleh cikgu. Okay. Okey, jangan keluar. Jangan keluar, tunggu je.
Okey. Okey, sorry ya. Okay, baik kita tengok pada okey lagi. Cikgu sambung. Okey. Okey. Thank you sebab menunggu. Okey, baik kita teruskan. Nyatakan faktor yang terdapat dalam eksperimen ini. Faktor-faktor yang terdapat dalam eksperimen ini. Dia guna perkataan faktor. Okey, faktor ini adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang dikawal, dia tukar bahasa Melayu tu pemboleh faktor yang dikawal. Tapi bahasa Inggeris dia sama, constant variable. Kalau anda biasa, kita kan selalu sebut CV, MV, RV. So benda ni bukan satu benda yang baru. Jadi pemboleh ubah itu adalah faktor yang dikawal lah, betul lah. Dia cuma nak tukar sikit supaya anda tidak terlalu terikat pada pemboleh ubah je. Okey, so jadi faktor yang dikawal ini maksudnya sama juga dengan pemboleh ubah. So constant, faktor yang kita kawal maksudnya yang kita tetapkan. Kita dah ada tadi. Okey, kita ada CV ada 3 hari, maksudnya tempoh masa. Satu lagi kita ada isi padu, apa tadi kita tulis? Isi padu, bubur nutrien dan kultobakteria. So awak ambil sahaja jawapan. Kalau cikgu akan pilih isi padu, bubur nutrien dan kultobakteria dulu. Second choice baru cikgu letak tempoh masa. Okay, sebab yang ni yang pentingnya. Yang kita mesti tetapkan, samakan, yang paling utamanya adalah bubur nutrien dan kultobakteria. Jadi, tulislah pada sini, apa tadi kita punya isi padu. Parameter dia mesti ada. Okay, parameter dia mesti ada. Sebab tu cikgu cakap, kalau dia dalam keadaan cecair, kita guna isi padu. Kalau dia dalam keadaan pepejal, kita guna G-same. So, isi padu, nutrien, bubur nutrien. Okay, awak salin dah. Bubur nutrien, kita dah ada tadi. So, bila awak ada CV, MV, RV, semua kerja awak senang. Dan dia akan jadi cepat. Dan kultobakteria. Cikgu tulis ringkas-ringkas je lah. Okay, kultobakteria. Baik, kemudian pemboleh ubah. Faktor yang diubah maksudnya pemboleh ubah manipulasi. Okay, tak pernah lagi cikgu jumpa soalan dia guna faktor yang diubah ni. Biasanya pemboleh ubah dimanipulasi, yang kita ubah. Yang ni yang kita kawal maksudnya yang sama. Yang kita ubah maksudnya yang berbeza. So yang berbeza tadi, kita ada keamatan cahaya dalam gelap, dalam cahaya malap dengan di bawah cahaya putih. Jadi apa kita punya faktor yang diubah? Tadi dah ada kat atas tadi. Kita dah highlight dah tadi yang ni. MV. Faktor yang kita ubah. Keamatan Cahaya. Betul. So tulislah keamatan cahaya. Cantik kan tulisan cikgu? Tulisan malas. Tak apa. Orang yang faham dia faham lah sebab dia dengar. Kan? Okay, so keamatan cahaya. So dapat 2 markah. Ini 1 markah, ini 1 markah. Okay. Kemudian berdasarkan rajah 10, apakah keadaan yang terbaik bagi pertumbuhan bakteria? Tengok je rajah 10 tadi. Yang mana yang keruh itu yang banyak bakteria sebenarnya. Okay. Dan cikgu pun dah bagi tahu secara teorinya bakteria ni dia suka keadaan gelap. Okay. Jadi dia tanya balik soalan, atas ke bawah ni. Keadaan yang terbaik maksudnya keadaan mana? Keadaan gelap ke? Keadaan cerah ke? Ada cahaya ke? Tak ada cahaya ke? Yang mana yang terbaik? Gelap. Okay? Pandai, gelap. So awak tulis je, gelap. Ataupun kalau awak rajin awak tulis keadaan gelap. Boleh. Ataupun tiada cahaya pun boleh juga. Okay? Gelap ataupun tiada cahaya. Okay, gelap tu lah lagi senang sebab kat atas dia dah tulis gelap kan. Tiada cahaya pun diterima. Okay.
Baik, kemudian soalan terakhir berdasarkan eksperimen ini nyatakan definisi secara operasi bagi pertumbuhan bakteria. Yang ni dengar betul-betul, yang ni soalan suka masuk. DSO, definisi secara operasi, maksudnya apa maksud dia secara yang kita buat. Kita nak tahu maksud bagi pertumbuhan bakteria ini dengan cara apa yang kita perlu buat secara operasinya. Jadi awak tak payah nak pening kepala. Cikgu nak bagi kat sini, kat tepi ni ya. Okay, cikgu bagi tempat kosong. Tempat kosong ni awak isikan dengan apa yang dia tanya. Dalam soalan ni apa yang dia tanya tu bagi pertumbuhan bakteria. Ni dia nak tahu definisi secara operasi bagi pertumbuhan bakteria, betul tak? So ini yang kita nak tahu. So apa yang kita nak tahu ini, cikgu letak dia sebagai Q lah. So Q ni dekat depan ialah, ni template dia tahu. So untuk soalan lain pun benda yang sama awak buat. Okay, Q ialah awak ingat apa yang kita buat ataupun syarat, saya tulis kat sini, syarat, susahnya nak menulis. Macam mana? Cikgu type lah, cikgu type. Cikgu type mana? Sini, cikgu type Okay, cikgu type. Okay, tempat kosong tadi Q kan. Okay, Q ialah lepas tu syarat ataupun operasi apa yang kita akan buat. Sama ada syarat yang perlu ada ataupun operasi yang kita akan buat yang menyebabkan kenapa ejaan dia? Yang menyebabkan RV apabila MV. Tu cikgu nak awak ingat. Q tu maksudnya apa soalan dia tanya? Okay, apa soalan yang dia tanya? Ialah syarat atau operasi ni apa yang kita perlu buat? Okay, apa yang kita perlu buat yang menyebabkan tu awak hafal, mesti kena ada. Okay, RV kita dah ada. Apabila MV pun kita dah ada. So sekarang kita gantikan. Nampak tak yang cikgu buat warna merah tu? Kita akan gantikan dia. Q dalam persoalan kita apa yang dia tanya, question, apa yang dia nak tahu. So dalam ni apa yang dia nak tahu adalah pertumbuhan bakteria. Betul tak? Nyatakan betul, definisi secara operasi bagi pertumbuhan bakteria. Ataupun mungkin dia boleh tanya, nyatakan definisi secara operasi bagi alloy. Ingat tak soalan periksa hari tu? Nyatakan definisi secara operasi bagi alloy. Tu pun sama. So apa yang kita nak tahu adalah alloy. Alloy ialah lepas sekejap tulis balik. Q tu maksudnya pertumbuhan pandai. Pertumbuhan bakteria. Thank you Vina. Pertumbuhan bakteria ialah semua dah merah pula. Operasi. Operasi ataupun syarat tu maksudnya tengok apa yang kita nak tengok. Apa yang kita nak tengok adalah, tengok balik kat sini. Bila adanya bubur nutrien dan kultur bakteria ini diletakkan dalam keadaan gelap, maka akan berlaku pertumbuhan bakteria. Betul? Jadi pertumbuhan bakteria itu kita boleh panggil dia sebagai tindak balas. Tindak balas. Jadi awak pun tulis kat sini. Tindak balas. Nanti cikgu betulkan colour dia tu. Tindak balas yang menyebabkan tu salin saja. Syarat dia mesti berlaku tindak balas lah. Tindak balas dalam kes kita adalah pertumbuhan bakteria. Yang menyebabkan RV. RV kita apa? Tengok balik yang kita guna tadi. Bubur nutrien. Bukan MV. Kekeruhan bubur nutrien. Ya betul. Yang menyebabkan kekeruhan bubur nutrien ataupun saya tulis kekeruhan bubur nutrien ataupun ayat lain dia bubur nutrien menjadi keruh pun boleh juga, sama maksud kan.
Apabila Keamatan cahaya. apabila keamatan cahaya Sangat keruh. sangat cahaya keruh Tidak tadi keruh. tidak apa? Apabila keamatan cahaya rendah lah kan, ataupun awak ambil sahaja tengok ke atas ni. Bubur nutrien menjadi keruh. Okey, bubur nutrien menjadi keruh apabila dalam keadaan gelap. Ambil yang tu je. Sebab dalam keadaan gelap ni pun dia adalah keamatan cahaya kan, keamatan cahaya rendah. Yang ni keamatan cahaya tinggi. Tapi bila kita nak spesifik, awak boleh je ambil yang tu. Apabila keadaan gelap ataupun tiada cahaya. Kalau awak nak guna perkataan keamatan cahaya tadi boleh. Apabila keamatan cahaya rendah. Cikgu tulis kat sini. Keamatan cahaya rendah pun boleh juga. Jadi cikgu nak betulkan balik. Yang ni awak kena hafal. Yang warna merah tu ikut pada soalan. Okey, mana colour hitam? Okey, ni ialah syarat dia ataupun apa tindak balas, apa operasi dia? Tindak balas. Yang menyebab, terbalik, salah colour. Ialah tindak balas yang menyebabkan ini yang warna hitam. Yang menyebabkan RV, kekeruhan bubur nutrien ataupun bubur nutrien menjadi keruh. Yang ni pilih salah satu je lah. Pilih salah satu menjadi keruh. Saya buat dua kan? Pilih salah satu. Apabila kita MV. So untuk definisi secara operasi ni dia sebenarnya nak guna MV dulu lepas tu baru RV pun boleh. Nak guna MV kat depan tapi RV kat belakang pun boleh, tapi ayat dia akan berubah. Awak kena pandai-pandai susun ayat dia. Okey, jadi cikgu ajar satu je, awak pegang pada satu. Okey, Q ialah syarat ataupun operasi yang menyebabkan tu maksudnya hasil kita. Hasil kita mestilah RV. Okey, apabila tu maksudnya jika. Hasil kita akan dapat macam ni jika ataupun apabila keadaan gelap. Tu maksud dia. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh okey. Kalau boleh, Boleh, lepasnya awak kena cuba tau. Kena cuba cari soalan definisi secara operasi dan cuba buat baru awak ingat. So yang ni highlight, letaklah dekat mana-mana nota awak tu. Ni. Highlight, letak dekat mana-mana nota supaya lepas ni awak ingat. Ni cara nak tulis definisi secara operasi. Tukar sahaja yang warna merah itu ikut kepada kehendak soalan. Okay, so 1 markah. Settle 5 markah untuk soalan nombor 2. Okay, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okay, sempat salin tak? Memang sempat. Okay. Masuk tak grup je cikgu. Apa dia? Masuk dalam grup je. Masuk dalam grup. Masuk dalam grup nanti diorang salin je. Yang tak join kelas salin je. Boleh je nanti cikgu bagilah. Okay, tapi Atau yang screenshot je sekarang. boleh? Awak nak yang mana? Nak screenshot yang ni? Yang Screenshot ya. Screenshot je. Biar yang lain tu dia berusaha dulu. Awak pun dah berusaha kan? Lepas tu awak join kelas, awak baru dapat. Biar ada usaha sikit. Okay, so settle. Baik. Dah. Untuk okay, thank you. So untuk kelas lepas ni, tutorial lepas ni, cikgu bagi lagi satu soalan. Ini soalan SPM tahun, tak ingat tahun bila. So dia ada soalan ni. Cikgu tunjuk dulu sepintas lalu. Rajah 2 menunjukkan. Turun bawah sikit. Dah berterabur dah soalan. Nanti cikgu bagi soalan cantik sikit. Okay, Rajah 2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji, gariskan ni, kesan cahaya ke atas pertumbuhan bakteria. Nampak macam sama dengan soalan atas tadi kan? Okay, satunya kita letak dalam kotak hitam, memang dia tak nak bagi cahaya langsung. Satunya di bawah cahaya lampu. Okay, tengok apa yang sama. 5 cm padu nutrien broth. Mana bahasa Melayu dia? 5 cm padu bubur nutrien dan 1 cm padu kultur bakteria. Okay, so kedua-dua ni dia ada 2 saja. Kalau tadi 3, sekarang diguna 2 saja. So dua-dua ni menggunakan isi padu bubur nutrien dan kultur bakteria yang sama. So kita dah tahu apa CV dia, kan?
MV dia, apa yang kita ubah, apa yang berbeza, satu dalam kotak hitam, satu di Satu lagi kat bawah. luar. Satu lagi dekat luar. Tapi awak janganlah tulis satu dalam kotak hitam, satu dekat luar. Awak tulislah keamatan cahaya. Satu dapat cahaya, satu tak dapat cahaya. Yang ni dapat, yang ni tak dapat. So, kalau cahaya awak guna saja perkataan keamatan. Ingat, keamatan cahaya. Tu yang berbezanya. Lepas tu tengoklah apa yang hasilnya. So hasilnya nanti kita nak tengok pertumbuhan bakteria. Nanti apa jadi pada tabung uji tabung uji P, tabung uji Q. Dia dah bagi jawapan kat sini. Keadaan bubur nutrien keruh. Yang P ni keruh, yang Q ni sedikit keruh. Macam sama kan tadi, soalan tadi. So, satu pemerhatian. Apa yang telah pada bubur nutrien yang telah disimpan dalam kotak hitam selama 3 hari. Okey, pemerhatian dia apa? Pemerhatian awak nampak. Sekarang tak nampak kan? Tapi dia dah bagi ni. Dia dah bagi keputusan pada awak. Macam mana nak contoh ni? Dia dah bagi keputusan, satu keruh, satu sedikit keruh. So, keruh ni kita nampak. Okey, pemerhatian ni benda yang kita nampak. Apa sahaja yang awak nampak, apa sahaja yang awak dengar dan apa sahaja yang awak boleh bau, itu adalah pemerhatian. Jadi dalam kes ni dia nak satu pemerhatian pada bubur nutrien yang disimpan dalam kotak hitam. P lah kan. So pemerhatian dia apa? Pemerhatian dia apa? Keruh. Tapi awak jangan sebut keruh. Awak tulislah keadaan bubur nutrien menjadi keruh. Nampak? Barulah ayat terpanjang sikit. Benda tak payah fikir pun, jawapan dah ada, keruh. Dia sebenarnya kalau tulis keruh je pun diterima. Tapi biar pemeriksa nampak, bagus budak ni. Keadaan bubur nutrien menjadi keruh. Sekejap je ni nak tulis ni, bukan lama pun. Kan? So macam dah bincang pula. Awak buat dulu. Awak buat dulu. Awak cuba buat dulu. So nanti soalan ni cikgu snap bagi dekat grup. Okay? Ada soalan tak nak tanya apa-apa? Tak apa, cikgu. Tak ada. Okey, kalau tak ada apa-apa, cikgu nak bagi tips satu. Cikgu nak bagi tips. Kejap, stop recording dulu.